مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam slot bicara wanita Fiqh Muslimat di bawah seliaan Lubna TV. InsyaAllah untuk pertemuan kita kali untuk siri yang ke-22 ini, InsyaAllah kita akan bincang, sambung perbincangan kita berkaitan dengan kategori kedua ataupun golongan wanita yang terlibat dengan istihadah, yang mengalami istihadah, untuk kategori yang kedua, bahagian yang kedua. Sebagaimana dalam siri yang lalu, pada siri yang ke-21 kita telah bincang, cuma saya suka untuk menambah sedikit info berkenaan dengan kategori yang pertama, iaitu kategori yang disebut sebagai mustahadah mubadi'atun mumayyizah. Golongan yang pertama yang kita dah bincang dalam siri yang ke-20 dulu, iaitu mereka ataupun perempuan yang mengalami haid pada kali pertama, dan masa ataupun dalam tempoh haid yang sama juga mereka mengalami istihadah. Dengan kata lain, haid yang dialami oleh perempuan untuk kategori yang pertama ini selama lebih daripada 15 hari. Jadi tempoh yang dialami oleh perempuan yang pertama kali didatangi haid, tiba-tiba haid yang datang berterusan. Jadi bagaimana perkiraannya, walaupun kita dah bincang dulu dalam siri yang ke-20, tapi insya-Allah bila saya cek, bila saya dengar balik untuk siri yang ke-20, saya dapati ada beberapa info yang perlu saya kemaskini, yang perlu saya beri penekanan, yang mungkin kadang-kadang di kalangan kita, dan ada juga sahabat-sahabat pendengar yang PM saya, yang call, yang WhatsApp, yang tanya saya berkenaan dengan golongan ini, yang mana saya rasa untuk siri yang ke-22 ni perlu saya bagi penambahan ataupun sedikit pendetailan, insya-Allah. Golongan yang didatangi haid untuk kali pertama, kemudian dalam masa yang sama mereka mengalami istihadah, ada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama ataupun keadaan yang pertama, mereka didatangi haid dalam keadaan mereka mengetahui ataupun boleh membezakan. Kerana mumayyizah tu bermaksud mereka boleh membezakan dari segi jenis darah, iaitu dari segi darah yang kuat ataupun darah yang lemah. Jadi berdasarkan perbincangan kita pada siri yang ke-20 dulu, saya dah sebut berkenaan dengan contoh ataupun yang mungkin saya rasa dah share gambar rajah berkenaan dengan tarikh ataupun keadaan darah yang keluar. Iaitu contoh yang saya pernah beri dulu, iaitu contoh yang pertama, Azizah yang didatangi haid, yang masa ataupun darah yang dialaminya adalah berterusan selama 20 hari. Jadi bila dicatat ataupun menurut catatannya, contoh kes, 3 hari pertama darah yang keluar adalah berwarna hitam. Sebagaimana kita bincang dulu, jenis ataupun tahap kekuatan darah tu dia bermula dengan warna hitam, kemudian disusuli dengan warna merah, warna kuning, warna perang, dan kemudian keruh. Jadi di sini untuk Azizah, untuk kes ataupun contoh yang pertama yang dibawa dalam kategori wanita yang didatangi haid kali pertama, kemudian dia boleh membezakan darahnya, ialah
darah yang dialami oleh Azizah 3 hari pertama berwarna hitam, manakala 17 hari lagi berwarna merah. Maknanya hitam dengan merah, yang lebih kuat adalah hitam. Maka untuk kes ataupun untuk masalah Azizah ini, dia boleh membezakan warna darah, dan padanya darah yang datang untuk kali yang pertama ataupun darah yang mula-mula tu melebihi daripada 24 jam. 3 hari, maknanya lebih daripada 24 jam. Jadi mengikut hukumnya, oleh itu dia mesti mengikut tamyiznya, mengikut dia yang membezakan keadaan darah tu. Maka darah yang kuat dikira sebagai haid. Jadi 3 hari sahaja untuk Azizah dikira sebagai haid. Lagi selebihnya sebanyak 17 hari yang berwarna merah dikira sebagai istihadah. Jadi haid bagi Azizah ialah selama 3 hari sahaja. Ni Ustazah saya dah bagi dulu penjelasan dalam siri yang ke-20. Jadi untuk siri ni saya bagi sedikit pendetailan dengan lebih lanjut dengan contoh yang saya beri tadi. Ni contoh ataupun masalah yang pertama. Dia mengalami haid selama 20 hari. 3 hari pertama adalah darah yang keluar itu adalah berwarna hitam, 17 hari lagi berwarna merah. Maka bagi Azizah ni, haid baginya pada bulan itu untuk kali pertama dia datangi haid ialah 3 hari sahaja. 17 hari lagi ataupun dia tinggal sehingga 15 hari tu, maka dia kena qada sebagai darah tu, kerana darah tu adalah darah istihadah, bukan darah haid. Jelas. Jadi ni untuk contoh ataupun masalah yang pertama yang diutarakan oleh pengarang kitab kita, kerana ia dikaitkan kepada beberapa syarat, iaitu syarat yang pertama, masa keluar haid mestilah lebih daripada 24 jam. Kalau kurang daripada 24 jam, awal-awal lagi dia bukan dikira sebagai haid. Kemudian yang kedua, kadar masa bagi keluar darah yang kuat tidak melebihi daripada tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari. Jadi tempoh haid tu mesti 15 hari. Kalau 13 hari saja, contohnya 3 hari darah hitam, lagi 10 hari lagi adalah darah merah, hari yang ke-14 darah dah berhenti, maka semua tu dikira sebagai haid. Sekarang kita kena faham, sahabat-sahabat pendengar kena faham, bila dikira istihadah kerana melebihi 15 hari. Kalau tak sampai 15 hari atau cukup-cukup 15 hari, tak kira lah darah yang datang tu dalam keadaan lemah ke, merah ke, kuning ke, coklat ke, ia tetap dikira sebagai darah haid. Sekarang kita kira istihadah sebab apa? Sebab lebih daripada 15 hari. Jadi yang lebih tu, untuk kira lebih tu, bukan kira yang lebih tu saja adalah istihadah, tidak. Dia berdasarkan, dia bergantung kepada warna ataupun sifat darah tu. Kalau sifat darah tu hitam tu hanyalah 3 hari, maka yang hitam tu saja dikira sebagai haid. 17 hari lagi adalah istihadah. Kemudian syarat yang ketiga yang dibawa di sini, dan saya rasa perlu diberi penekanan, iaitu darah yang lemah keluar dalam keadaan 2 keadaan. Darah yang lemah yang keluar untuk seterusnya. Contoh pada Azizah tadi, 3 hari darah yang berwarna hitam, lagi 17 hari itu berwarna merah. Maka darah yang lemah yang berwarna merah ini adalah dalam keadaan 2 yang ada 2 keadaan. Kadar pada masa keluar darah yang lemah berterusan, yakni tidak diselangi oleh darah kuat. Maknanya merah straight 17 hari. Tak adalah 5 hari merah, lepas tu 2 hari jadi warna coklat ataupun warna hitam balik. 17 hari tu straight dia adalah berwarna merah. Dan tidak diselangi dengan nakok. Nakok kita dah bincang dulu. Mungkin sahabat-sahabat pendengar boleh cek, boleh cari balik, rujuk balik dalam siri-siri perbincangan kita yang dulu. Yang dimaksudkan dengan nakok itu ialah tempoh antara haid yang mana darah itu tidak keluar sebagaimana biasa, tetapi ia masih berada, dia ada di dalam kemaluan. Mungkin bila kita basuh ataupun masa kita buang air, darah tu keluar,
tapi tidak lekat ataupun tidak ada pada tuala wanita. Ini diistilahkan sebagai nakuk. Maknanya darah selama 17 hari tadi untuk azizah tadi dia keluar berterusan, sentiasa ada. Bukanlah 2 hari tak ada, lepas tu ada pula darah merah, lepas tu sehari tak ada, bukan. Ini syarat ataupun keadaan yang pertama bagi darah yang lemah. Kemudian jika darah yang lemah keluar berterusan, terhenti sebelum mencapai 15 hari, maka termasuk dalam keadaan yang kedua. Kalau terhenti ataupun ditengahi, di tengah-tengahnya didatangi dengan darah yang lemah tadi, antara 17 hari tadi terhenti, dah sampai 15 hari ataupun tak cukup 15 hari, maka ia tidak perlu memenuhi syarat sebagaimana yang pertama. Itu tidak disyaratkan 15 hari berterusan. Boleh kurang daripada itu. Walaupun darah yang lemah, keadaan kedua tidak mencapai 15 hari, ia sudah dikira memenuhi dalam syarat-syarat tamyiz. Syarat-syarat nak membezakan darah antara lemah dan kuat. Maknanya darah lemah ni sama ada dia keluar berterusan ataupun dia keluar dalam keadaan tersekat-sekat, maka ia dikira sebagai darah lemah yang akan memendekkan ataupun menjadikan haid yang didatangi oleh wanita itu, kalau dalam masalah kita, dalam masalah azizah ni, maka 17 hari itu dikira sepenuhnya sebagai darah istihadah. Yang mana haid 3 hari sahaja. Jadi dia tinggal sembahyang daripada hari ketiga, hari keempat sehingga hari yang cukup 15 tu, maka dia kena qada balik. Ni untuk kategori ataupun keadaan yang pertama, yang contoh yang dibawa di sini ialah azizah. Kerana darah yang datang pada dia tu dimulai dengan darah yang kuat. Kemudian ada yang ataupun masalah yang seterusnya yang dibawa contoh di sini, haslina. Contoh kedua, haslina baru pertama kali melihat darah keluar dari rahimnya, iaitu darah kuat yang berwarna hitam keluar daripada 1 April sehingga 3 April, iaitu melebihi 24 jam, tetapi tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kemudian dari 4 April sehingga 30 April dia mendapati darah tersebut bertukar kepada warna merah. Dan dia adalah seorang wanita yang dapat membezakan keadaan darahnya lemah atau kuat, walaupun pertama kali dia mengalami haid. Dalam masa ini haslina baru pertama kali mengalami haid, tetapi dia dapat membezakan. Jadi oleh itu dia mesti mengikut perbezaan yang dia boleh rujuk pada darahnya, sama ada darah tu kuat ataupun darah tu lemah. Maka bagi bagi haslina ni, darah yang keluar selepas daripada 4 April sehingga 30 April adalah darah istihadah. Ini umpama ataupun contoh yang dibawa di sini lebih kurang macam azizah juga. Dan dia ini boleh membezakan. Dia pertama kali didatangi haid, kemudian tempoh haidnya berlarutan dan tempohnya lebih lama daripada tempoh azizah tadi. Kalau azizah 20 hari je, tapi bagi haslina ni dia didatangi haid selama 30 hari, bermula 1 April sehingga 30 April. 3 hari pertama sahaja darah hitam. Jadi bagi haslina 27 hari adalah darah istihadah. Ini contoh apabila darah yang pertama ataupun darah yang mula-mula tu darah yang sifatnya kuat. Kemudian contoh yang dibawa seterusnya ialah darah yang kuat berada di akhir. Dia pertama kali datang haid, kemudian haidnya berlarutan melebihi 15 hari, dan keadaannya contoh di sini dibawa, contohnya ialah 15 hari keluar darah merah, 15 hari darah hitam dan kemudiannya berhenti. Maka 15 hari hitam itu dihukumkan sebagai darah haid, dan 15 hari yang pertama tadi dikira sebagai istihadah.
Ni bagi pertama kali juga dia datangi haid. Mula-mula datang, bila dia tengok keadaan darahnya, darah merah. Habis 15 hari, hari yang ke-16 ada lagi darah, dan darah tu dalam keadaan darah hitam. Maknanya hitam dan merah, lebih kuat adalah hitam. Jadi di sini didatangkan ataupun dinukilkan dalam kitab-kitab, antaranya berkenaan dengan darah yang lemah keluar mendahului darah yang kuat. Darah yang warna merah keluar dahulu daripada darah yang warna hitam. Jadi untuk contoh ini kita baca, maka dihukumkan darah yang hitam yang kuat itu adalah haid, dan hukum darah merah yang lemah itu adalah istihadah. Tetapi disyaratkan di sini, dia ada sedikit syarat ataupun pengecualian, iaitu darah lemah yang keluar secara berterusan. Darah lemah tu mestilah berterusan selama 15 hari. Tidak kurang daripada 15 hari, seperti syarat yang telah disebutkan tadi. Kerana apa yang ataupun tidak berlaku di dalam antara darah yang lemah tadi tu, nakak ataupun tidak diselangi oleh darah yang kuat. Jadi 15 hari yang pertama dia datangi haid tu straight je, darah merah je selama 15 hari. Tidak diselangi dengan nakak ataupun tidak diselangi dengan darah yang warna hitam. Jadi untuk contoh ni dibawa kepada kita nama ataupun masalah Khadijah. Khadijah baru pertama kali melihat darah keluar daripada rahimnya. Jadi perkara pertama yang perlu dilakukannya ialah dia mesti mengetahui kategori bagi keadaan dirinya itu, sama ada berada dalam kategori wanita yang pertama kali datang haid atau dalam kategori wanita yang pertama kali datang istihadah, datang haid dan beristihadah. Sebab bagi dia ni, yang awal tadi tu bukan haid. Darah yang mula-mula datang tu bukan haid. Sebab apa? Sebab yang akhir tu baru lebih kuat daripada yang awal. Boleh faham? Kalau yang masalah Haslina dengan Azizah tadi tu tak ada masalah lah. Dia datang darah hitam dulu. Sekarang untuk Khadijah ni, dia datang yang pertama kali dengan darah merah. Jadi dia ingat haid lah. Dengan umurnya dah cukup syarat datang haid, mungkin umur 12 tahun. Bila datang haid selama 15 hari dengan warna merah, tiba-tiba nak mandi, hari yang ke-16 tengok ada warna hitam. Bila cek tengok warna hitam, bermakna yang warna hitam itu baru dikira dia bermula haid. Yang awal tadi 15 hari yang dia dah tinggal tu, yang tu dikira sebagai istihadah. Ni untuk keadaan Khadijah ni, sebab didatangi darah yang lemah dahulu. Masalah Haslina dengan Azizah tadi didatangi dengan darah hitam dulu, darah yang kuat dulu. Jadi untuk kes ataupun masalah Khadijah ni, didatangi darah yang lemah dahulu. Jadi dikira 1 hingga 15 Januari, kalau didatangi haid 1 hingga 15 Januari darah merah, maka 16 Januari sehingga 30 Januari yang didatangi darah hitam, yang tu baru dikira bermula waktu dia tu balik. 1 Januari dia tak balik lagi, sebab darah tu bukan darah haid, darah tu adalah darah istihadah. Sebab apa kita kata istihadah? Sebab dia berpanjangan dan dia bersambung dengan darah yang lebih kuat. Kalau memang darah merah tu sampai 15 hari dia stop, ataupun straight sampai 20 hari darah merah tu, maka kira hari pertama 1 Januari sehingga 15 Januari itu haid bagi Khadijah. Tapi sekarang tidak berlaku macam tu, kerana 16 Januari baru datang ataupun kelihatan darah yang berwarna hitam. Jadi dalam hukumnya, dalam perbincangan kita dan dalam kitab-kitab para ulama menyatakan darah hitam itu barulah diiktiraf sebagai darah haid. Kemudian untuk mengetahui sama ada darah yang keluar itu haid sahaja atau haid bersama istihadah, dia mesti menjumlahkan keseluruhan masa keluar darah dan waktu nakak.
jika terdapat waktu nakuk, waktu diselangi dengan tidak ada darah. Jika dia mendapati jumlah masanya melebihi 15 hari, iaitu contoh yang diberi atas, yang insya-Allah kita akan tengok nanti, iaitu 30 hari pada Rajah 24, maka dia sebenarnya tergolong dalam kategori wanita yang pertama kali datang haid dan beristihadah. Sebab apa? Sebab yang pertama tu tempoh 2 minggu ataupun 15 hari yang pertama itu dikira sebagai dia beristihadah. Dia wajib mengqadakan sembahyangnya. 15 hari yang akhir darah hitam, yang tu barulah dikira dia tu dalam keadaan haid. Kemudian selepas mengetahui bahawa dia termasuk dalam kategori wanita yang pertama kali datang haid dan beristihadah, dia mesti melihat pada keadaan darah yang keluar untuk memastikan sama ada dia daripada kalangan wanita mumayyizah, dapat membezakan keadaan dan jenis darah, ataupun ghairu mumayyizah. Ini perbincangan kita ataupun kategori kita yang kedua, yang insya-Allah kita akan sambung sepenuhnya dalam siri yang ke-22 pada hari ini. Dia ni dalam keadaan keliru. Dia tak tahu ni darah kuat ke darah lemah. Sama ada dia tak tahu tu dalam keadaan dia tak belajar, ataupun dia sendiri tak pasti ini warna hitam ke warna merah. Antaranya warna perang ke warna kuning. Dia sendiri keliru. Maka bila dia sendiri keliru, dia termasuk dalam kategori wanita istihadah yang kedua, yang tak boleh membezakan. Ghairu mumayyizah ni maknanya dia sendiri tidak boleh membezakan. Jadi oleh kerana itu, Khadijah yang baru pertama kali melihat darah keluar daripada rahimnya, dia melihat darah hitam keluar sehari semalam dalam tarikh 1 Januari sehingga kemudian darah merah pula keluar daripada 2 hingga 30 secara berterusan. Maka dalam masalah ini, Khadijah yang baru pertama kali mengalami keluar darah ini dapat membezakan sifat darah dan melihat dengan syarat-syarat membezakan darah tu. Baginya, oleh itu dia mesti mengikut perhitungan ataupun perbezaan yang pada pendapatnya darah itu kuat ataupun darah itu lemah, dihukumkan haid, dan darah yang lemah itu dikira sebagai istihadah, maka ia mencukupi syarat yang ketiga. Baginya dia dikira sebagai orang yang boleh membezakan darah. 15 hari yang pertama dikira sebagai istihadah, 15 hari yang kedua dikira sebagai haid. Ini bagi keadaan masalah yang diberi contoh dengan Khadijah. Dan semasa waktu keluar darah istihadah, dia wajib bersolat dan melakukan ibadah yang lain, kerana pada waktu istihadah ialah waktu yang suci. Jadi 15 hari pertama yang dia tinggal solat tu, dia wajib qadakkan. Kemudian dibawa sekiranya darah yang lemah yang berterusan tidak diselangi dengan keadaan darah yang kuat ataupun nakuk, maka dia dikira sebagai 15 hari itu sebagai darah yang lemah, sebagai darah yang dikira istihadah. Ini untuk contoh yang disebut sebagai darah yang datang di peringkat awal, darah yang lemah, di peringkat akhir darah yang kuat. Jadi hanya yang dikira haid ialah darah yang kuat. Sebagaimana Haslina dengan Azizah, dia ada sedikit beza dengan Khadijah. Khadijah ni darah yang datang kemudian baru darah kuat. Darah yang datang awal adalah darah yang lemah. Jadi untuk keadaan Khadijah dia agak berbeza, sedikit berbeza. Kemudian untuk contoh yang seterusnya, darah yang keluar, darah kuat keluar tidak melebihi 15 hari, dan darah yang lemah keluar berterusan, terhenti sebelum mencapai tempoh 15 hari. Ini contoh yang seterusnya dibawa. Darah yang kuat tidak cukup 15 hari, maknanya tak sampai 15 hari, dan darah yang lemah berterusan berhenti sebelum tempoh 15 hari. Ini perbezaan darah kuat dan lemah, tapi tidak melibatkan tempoh 15 hari. Macam mana keadaannya? Contoh yang dibawa di sini ialah Sa'adah.
Sa'adah juga baru pertama kali melihat darah keluar daripada rahimnya. Jadi dia juga mesti melakukan langkah sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah pada contoh yang tadi. Penerangan pada Rajah 25, Sa'adah baru pertama kali didatangi haid dan dia melihat darah hitam keluar selama 10 hari, daripada 1 Januari sehingga 10 Januari. Dan kemudian darah merah pula keluar selama 10 hari, iaitu dari 11 sehingga 20 hari bulan. Tidak diselangi darah kuat atau nakok. Maknanya darah lemah tu berterusan selama 10 hari. Selepas itu darah lemah itu berhenti dan tidak didatangi lagi darah yang kuat. Jadi dia ni berada dalam keadaan suci, tidak didatangi haid, tidak ada darah, sama ada darah haid ataupun darah istihadah, bermula daripada 1 Januari sehingga 30 Januari. Ini keadaan Sa'adah yang mana bagi dia sebagaimana seumpama yang kita bincang untuk Khadijah tadi, maka dihukumkan darah hitam 10 hari sebagai haid dan darah merah 10 hari sebagai istihadah. Cuma Khadijah datang darah merah dulu, istihadah dulu, barulah datang darah hitam, baru jadi haid. Tapi bagi Sa'adah, dia datang darah haid terus warna hitam, tapi tidak melebihi 10 hari, bersambung dengan darah yang lemah jadi 20 hari. Yang ni sebagaimana yang kita faham sebelum ni lah. Bila tempoh tu cukup lebih daripada 15 hari, cuma sebab kerana keadaan darahnya berbeza, maka yang dikira darah haid hanyalah yang kuat saja, 10 hari saja. Sebagaimana yang awal tadi kita bincang Azizah yang dikira sebagai haid ialah selama 3 hari sahaja. Sebab apa? Sebab yang kuatnya selama 3 hari. Untuk Sa'adah, yang kuatnya, darah yang keluar yang kuatnya ialah selama 10 hari. Jadi tempoh ataupun contoh yang dibawa di sini dengan nama 4 perempuan ni, mudah-mudahan memberi gambaran yang lebih jelas kepada kita berkenaan dengan kategori yang kita pernah bincang dulu dalam siri yang ke-20, iaitu mereka yang didatangi haid kali pertama, kemudian mereka boleh membezakan keadaan darah. Mungkin kita boleh bincang lagi untuk siri yang seterusnya. Cuma sebagaimana saya kata tadi, saya pilih untuk beri penekanan yang lebih sikit, sedikit pendetailan, walaupun siri yang sepatutnya kita beri penjelasan tu dalam siri yang ke-20 dan 21. Jadi bila saya cek, saya tengok, saya rasa perlu untuk saya beri pendedahan ataupun penjelasan yang lebih detail dengan nama-nama masalah ataupun contoh-contoh masalah yang dialami oleh wanita-wanita yang kita bimbang kadang-kadang dia ada beza sikit je dengan contoh yang dibawa, tapi menimbulkan jadi confused, jadi keliru dan seumpamanya. Kerana kita tak ambuh, kita tak nak kita ni dalam keadaan melakukan ibadah dalam keadaan was-was, betul ke haid, betul ke istihadah. Kita kena yakin supaya ibadah kita, terutama kalau di bulan Ramadan ni, ibadah yang memang benar-benar clear, yang sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ada pahala. Bukan yang kita lakukan dalam keadaan kita sendiri keliru, kita sendiri was-was, yang menyebabkan kalau kita melaksanakan ibadah yang diharamkan ketika mereka yang dalam keadaan suci, maka dosa ataupun terlibat dengan kesalahan, dosa besar. Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah, mudah-mudahan, dan saya rasa untuk sahabat-sahabat yang rasa nak dapatkan penjelasan yang lebih lagi, mungkin dia boleh memiliki buku ni lah, insyaAllah. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk siri yang ke-22, sehingga bertemu lagi dalam siri yang seterusnya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, dan Allah memudahkan kita dalam mempelajari agamanya dan menjadikan kita sebahagian daripada mereka yang melaksanakan tuntutan agama berdasarkan ilmu yang kita pelajari.
Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما